Sekiranya ditakdirkan bapa korang menjadi Presiden Amerika Syarikat, inilah benda-benda yang korang kena lalui sebagai anak kepada seorang ketua negara yang paling berkuasa di dunia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel aku, Majans TV. Hari tu aku dah ceritakan korang tentang apa yang bekas Presiden kena lalui. Walaupun dia dah tak jadi Presiden dan sebagainya, itulah benda-benda yang dia kena lalui sampai mati. Aku nak share dengan korang, apakah yang anak-anak Presiden ini kena lalui. Selagi mana mereka ini bergelar anak kepada Presiden, inilah peraturan-peraturan yang mereka kena lalui, tidak kira apa juga keadaan sekalipun. Sebelum kita masuk ke dalam video ni, jangan lupa subscribe dulu channel bagi mereka yang belum subscribe, like the video, jangan lupa comment down below sekali, and yeah, let's dive into the video. Sebagai seorang anak kepada Presiden yang tinggal di dalam White House, kalau korang nak tahu, White House tu memanglah rumah dan juga office kepada Presiden Amerika Syarikat. Bila korang ni dah namanya anak Presiden, tak kira lah kat mana korang pergi, kat White House ke, dalam kereta ke, the moment kau jadi anak Presiden, engkau dah tak boleh buka tingkap lagi. Aku ulang suara, korang tak boleh buka tingkap kat mana-mana yang korang pergi. Rumah, bilik, kereta, langsung korang tak boleh buka tingkap demi keselamatan. Dan ini bukan termaktub saja kepada anak Presiden, tetapi keseluruhan keluarga Presiden, mak mertua, mak dia ke, bapa dia ke, siapa-siapalah, bini ke, adik-beradik ke, jika korang namanya ahli keluarga kepada Presiden, korang tidak boleh lagi berada berdekatan dengan tingkap ataupun buka tingkap langsung. Macam tak ada, not a big deal, betul tak? Tetapi korang bayangkan tak, whenever you need a fresh air, korang dah tak boleh dah untuk ada that nikmat. Tak boleh buka tingkap lagi dah. Menurut satu temu ramah dengan Michelle Obama bersama Late Show with Stephen Colbert, Michelle Obama actually mention benda yang dia sangat-sangat rindu adalah untuk buka tingkap dan breathe the fresh air. I can't open my windows. I really can't. The window opens if I press it in the car. Everybody's like, oh my God, what was that? Dan menurut temu ramah Michelle dan juga Oprah Winfrey, dia pernah ceritakan tentang bagaimana anak dia buka tingkap dan everyone just menggelabah gila. Sasha opened her window once. There were calls. Shut the window. It never opened again. Dahsyat kan? The next rule ataupun peraturan yang mereka kena lalui sebagai seorang anak kepada Presiden adalah tiada jawatan ataupun tiada role yang official di dalam White House. Maksudnya apa dekat sini guys? Maksudnya jika korang ni anak kepada seorang Presiden, korang tak boleh ada jawatan dekat dalam White House. Korang tak boleh ada jawatan dekat dalam administration US pada ketika itu. Senang cerita, tak boleh ada kroni lah. Tetapi ketika Trump menjadi Presiden, ada satu macam benda pelik berlaku di mana anak dia Ivanka telah menjadi penasihat rasmi kepada Presiden pada ketika itu. Dan husband kepada Ivanka pula, menantu Donald Trump, dapat jawatan lain, iaitu jawatan White House Innovation Director. Sebaik saja dia dilantik menjadi Presiden, dia pun sama dilantik juga untuk pegang jawatan tersebut. Benda ini menjadi satu isu yang besar di US pada ketika itu. Kerana apa? Kerana ada akta tau. Mereka ada akta di mana Anti-Nepotism Law tahun 1967 yang menyekat perkara ini untuk berlaku. Tetapi menurut Donald Trump, anak dia dan juga menantu dia itu tidak dibayar gaji. Maka secara automatiknya dia menjadi macam bukan jawatan yang rasmi pada government pada ketika itu. Tapi aku rasa benda ni sangat-sangat penting dan bagus. Bukan hanya untuk anak-anak Presiden, tetapi untuk ahli keluarga yang lain. Mereka tidak boleh ada jawatan penting ataupun apa-apa jawatan di dalam kabinet dan juga di dalam White House itu sendiri, bagi mengelakkan nepotism berlaku. Bukan macam kat negara Uganda tu, bapa ketua bangkang, anak pun boleh jadi anak. Aku cakap lah kat Uganda tu. Thank you. Good luck and God bless. Rule seterusnya adalah berkaitan dengan sekolah. Sebagai seorang anak Presiden, korang tidak boleh lagi pergi ke public school. Korang hanya boleh pergi ke private school sahaja. Sekolah private sahaja yang korang boleh pergi. Bukan hanya kerana private school ini boleh offer pendidikan yang lebih bagus, tetapi apa yang lebih penting adalah mereka boleh offer security yang lebih baik daripada public school. Benda ini telah menjadi benda yang rasmi untuk semua Presiden lah. Tetapi pada tahun 1977, seorang Presiden yang bernama Jimmy Carter actually hantar anak dia yang berumur 9 tahun kepada public school. Amy pada ketika itu berusia 9 tahun dihantar ke sekolah publik dekat Washington hanya kerana bapa dia nak dia rasai benda yang orang lain semua rasa. Walau bagaimanapun, security tetap diperketatkan kau-kau. Kerana apa? Kerana anak Presiden bro dekat sekolah tu. Dan Jimmy Carter pada ketika itu buat perkara ini adalah sebab dalam kempen dia mengatakan bahawa actually tak ada beza private school dengan juga public school. So dia nak buktikan bahawa public school pun juga bagus, maka dia hantar anak dia ke public school macam biasa. The next rule is all about Secret Service. Macam aku pernah cakap before this, di mana the ex-president akan sentiasa diikut oleh Secret Service sehingga mereka mati. Ini juga berlaku kepada anak dan ahli keluarga Presiden juga. Korang tahu tak, selepas berlakunya attack kepada Amerika Syarikat masa 9/11, Kongres pada ketika itu
memerhentikan perkhidmatan Secret Service kepada bekas-bekas presiden juga anak-anak presiden ini. Lepas mereka dah pencen, lepas 10 tahun, maka dah tak adalah Secret Service dengan orang apa semua ni. Tetapi bila Barack Obama masuk balik office, dia reappeal benda ni. Dia buat bukan sahaja kepada bekas presiden, malah kepada isteri dan juga kepada anak-anak presiden. Semua kena ikut, semua ada Secret Service sampai mereka mati untuk selama-lamanya. Dan sehinggalah mereka berumur 16 tahun, masuk 17 tahun, barulah mereka boleh decide untuk nak ataupun tak nak Secret Service untuk protect mereka ataupun follow mereka. Dan selagi mereka tidak berumur 16 tahun, selagi itu mereka tidak boleh lawan peraturan ini. Dia kena ikut je. Rules ataupun peraturan yang seterusnya aku rasa macam pelik adalah pets, presidential pet. Maksudnya ada binatang peliharaan milik presiden dan juga keluarga presiden. Dekat sini benda itu macam tak termaktub dalam undang-undang, tetapi dah menjadi tradition ataupun tradisi kepada keluarga presiden ini untuk ada pet setiap keluarga. Dan tanggungjawab peraturan yang mereka kenakan adalah kepada anak kepada presiden perlu namakan pet-pet tersebut. It all started dengan Presiden Thomas Jefferson. Dia ada beruang, anak beruang sebagai dia punya pet, dan juga mockingbird. So pada ketika itulah start pada Thomas Jefferson sampailah hari ini setiap presiden kena ada pet, dan wajib anak-anak presiden ini yang menamakan pet-pet ini. Rules are meant to be broken, betul tak? Ataupun tradition are meant to be broken. Dan sepanjang tahun daripada Thomas Jefferson sehinggalah ke Obama, semua ada pet kecuali Trump je yang tak ada pet. Stop dulu guys. Sebelum kita sambung tengok video ni, kita tengok siapakah sponsor untuk video pada kali ini. Tak lain tak bukan Fizzy Juice. Korang tahu tak, Fizzy Juice ni adalah syarikat tempatan tau, yang dah ada sejak tahun 2013 lagi. And the best part is, diorang dah menempa nama dekat luar negara. Until today, Fizzy Juice dah terjual dekat lebih daripada 56 buah negara guys. Kau. Dan Fizzy Juice baru je melancarkan produk ini yang diberi nama Fizzy Disposable Device. Dan sebelum ni mereka dah launch benda ni dekat UK, dan Alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat dekat UK sana. Korang tahu tak, walaupun ini produk tempatan, tetapi telah menerima pelbagai anugerah dekat luar negara, termasuklah daripada Poland, China, France, Rusia dan United Kingdom. Dan antaranya mereka pernah menang adalah Best Fruity E-Liquid pada tahun 2017 dekat United Kingdom, dan The Best Asia E-Liquid di Moscow, Rusia. Dan dekat China pula diorang menang apa tau? Best of the Best E-Liquid pada tahun 2016. Tak boleh disangka lagi guys tentang produk Fizzy Juice ni. Fizzy Disposable daripada Fizzy Juice ini ada dua jenis versi, iaitu versi 800 puff dan juga versi 3200 puff ini. Pelbagai pilihan, lebih daripada 25 perisa guys, seperti Strawberry Sundae, Grape Sour Apple, Fizzy Cola, Bull Energy, Strawberry Sour Apple, Guava, Hazelnut Coffee dan banyak lagi. Korang boleh pergi ke kedai-kedai berhampiran dan cari Fizzy Disposable ini, ataupun korang boleh layari www.fizzyjuice.com.my. Jom support produk anak tempatan, ubah lifestyle, berhenti merokok. Peraturan seterusnya yang anak-anak presiden ini perlu ikut dan patuh adalah the art of showing up. Mereka ini walaupun anak kepada presiden, tak kira lah mereka suka ataupun tidak, di dalam jadual sepanjang tahun mereka ada kota untuk mereka appears on public. Mereka tidak boleh duduk senyap kat bilik, kat rumah tanpa dikenali ataupun tanpa diketahui oleh awam dan sebagainya, kerana keluarga presiden ini adalah milik kepada rakyat Amerika Syarikat. Jadi anak mereka suka ataupun tidak, mereka ada kewajipan yang mereka lalui untuk appear dekat public. Ada kota-kota dia yang mereka perlu achieve, KPI yang perlu mereka achieve untuk memastikan mereka berada dekat mata dunia ataupun mata rakyat mereka dalam keadaan yang baik. Antara salah satu event yang mereka kena hadir adalah the Easter Egg Roll dekat White House. Benda ini telah menjadi tradition daripada tahun 1812 lagi. Anak-anak presiden kena take part on this event. Rules seterusnya yang mereka kena lalui adalah mereka tidak boleh suka-suka renovate ataupun redecorate White House itu. Walaupun mereka ada rumah, ada bilik sendiri dan mereka boleh tampal poster dan sebagainya, ada serta-serta tempat dekat White House yang mereka tidak boleh sentuh langsung. Tak kira lah anak presiden ke, mak presiden ke, presiden sendiri ke, mereka tidak dibenarkan untuk sentuh bilik itu langsung. Kerana apa? Kerana ada serta-serta bilik dekat White House itu memang adalah tradition ataupun barang-barang yang mereka ada kat situ memang daripada dulu lagi ada kat situ, dan ianya adalah actually milik kepada rakyat Amerika, bukan kepada keluarga first family ini. Jadi ada serta-serta tempat dekat dalam rumah presiden itu mereka tidak boleh sentuh langsung. Hanya dibenarkan untuk hias ataupun tampal poster ke apa benda yang dia suka dekat bilik mereka sahaja, dan mereka tidak boleh nak suka-suka hati import masuk furniture ke apa benda. Tak ada, tak boleh. Next adalah di mana peraturan korang semua tak boleh ada kunci. Ahli keluarga presiden tak boleh ada kunci rumah. Kita dah biasa, betul tak? Kadang-kadang aku ada kunci rumah untuk aku, untuk wife aku, memang a few spares lah untuk kunci rumah, betul tak? Tetapi tidak bagi keluarga presiden guys. Mereka tidak boleh ada kunci kepada White House. No keys at all. Jadi mereka tak boleh nak sneak out lah, nak keluar rumah malam ke,
apa benda ke, mereka ni ibarat duduk dalam penjara. Mereka tak boleh ada kunci dekat rumah sendiri. And the best part is, setiap pintu dekat White House ini, diorang memang pakai automation punya lock. Ada sistem central system lah, dan juga mereka pakai keyword number, benda semua aku tak tahulah. Kalau tak ada kunci kat rumah korang, benda ini pasti berlaku, di mana korang akan terkunci daripada luar. Itu adalah benda yang paling common sekali berlaku jika korang tak ada kunci yang korang pegang. Tak kira lah siapa korang, termasuklah presiden sendiri, pernah terkunci daripada luar. Macam Gerald Ford, malam tu dia nak bawa anjing dia keluar, dia tak ada kunci, memang dia duduk luar, dia kena bagi Secret Service untuk bagi dia masuk. Barack Obama pula, at the same time, dia dekat Oval Office, dia dah habis kerja awal apa benda semua, dia pergi balik ke residential dia tanpa ada kunci, dan ya, dia sangkut tak boleh masuk dekat rumah dia, kena tunggu Secret Service yang daripada dalam untuk masuk kat dalam residential area dia. Dan seterusnya adalah anak-anak presiden ataupun keluarga presiden ini tidak boleh terima gift, hadiah daripada senator kat luar lah, hadiah daripada konglomerat daripada luar lah, daripada duta-duta daripada luar lah yang selalu bagi hadiah apa semua. Mereka tidak boleh terima langsung hadiah-hadiah ini. Mereka ada limit kepada certain price hadiah yang mereka boleh terima. Setiap apa yang diberi kepada keluarga presiden ini, tak kira lah siapa yang bagi dan kepada siapa dia beri, ianya automatically menjadi harta ke United States of America. Dan limit harga untuk hadiah yang diberikan tidak lebih daripada $390. Anything lebih dan that, $391, maka benda tu tidak boleh diterima dan haruslah dipulang balik ataupun dijadikan harta kerajaan. Aku tak tahu apa benda lah. Dan but anyway, memang diorang tak boleh simpan harta itu. Kalau diorang nak simpan hadiah itu, kalau diorang nak simpan benda itu, mereka kena bayar kepada Amerika punya treasury. Benda ni berlaku kepada isteri kepada presiden. Hillary Clinton pernah bayar amount yang full bagi rantai yang diberi Prime Minister Cambodia pada suatu ketika dulu. George W. Bush pun pernah bayar full amount untuk sebuah rifle yang diberikan kepadanya. Dan setiap ahli keluarga presiden tidak boleh menerima ataupun menyimpan apa-apa jersey bola sepak, jersey football, jersey any club, any sukan yang ada tanda tangan pemain-pemain klub itu. Tak boleh ada langsung. Kerana apabila ada tanda tangan pemain klub itu, automatik benda itu akan menjadi bernilai dan nilainya lebih daripada $390, maka ini adalah harta Amerika Syarikat dan mereka tidak boleh memilikinya. Kalau nak, kena bayar harga market. Duduk dekat White House ni, kita mesti ingat macam makan free flow lah, sentiasa dapat makanan apa benda semua. Betul tak? Ya, mungkin betul atau mungkin tidak. Makanan yang mereka nak mungkin ada, memang ada dapat sebab mereka ada chef 24 jam selama 5 orang, memang official chef. Tetapi setiap apa yang mereka makan adalah dibayar, kena bayar. Mereka akan dibilkan setiap apa yang mereka makan. So jawapan dekat sini, ya, korang boleh minta apa-apa, but at the same time bukan free. At the end of the day, at the end of the month, presiden yang akan dapat bil dan dia akan bayar. Yang dapat makan free hanya cuma presiden sahaja. Any keluarga member, any family member yang lain yang nak makan dekat dalam premises White House, mereka boleh minta apa sahaja yang mereka nak, tetapi mereka perlu bayar untuk makanan tersebut. Tak free, ya. Sometimes tu ada kerajaan dekat Uganda tu, segala benda untuk nenek saudara mara makan apa benda pun semua free. Ada allowance apa benda semua kan. Macam-macam. Jadi guys, sampai di saja video pada kali ini. Aku harap korang terhibur dan dapatlah sedikit fakta maklumat tentang keluarga Presiden Amerika Syarikat ini sebagai general knowledge sahaja. Apakah pendapat korang dengan peraturan-peraturan ini? Okey ke tak okey? Kalau esok lusa bapak korang jadi presiden, korang boleh ikut ataupun tidak benda-benda seperti ini? Alright guys, share the video if you like it. Comment down below korang nak tengok video pasal apa selepas ini. Until again, stay safe, stay positive, be a good Muslim as always. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.